seperti orang Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini Umar ni, kita nampak wawasan Umar. Muaz bin Jabal dan Salim Maula Abi Huzaifah, sehingga aku dapat mempekerjakan mereka di jalan Allah. Mana kualiti mereka ni macam 1000 orang. Aku tak nak yang lain, aku nak 4 orang ni. Dengan 4 orang ini aku boleh buka negara-negara Islam lagi. Sebab Umar, pada pemerintahan Umar dia pemerintahan futuhat, pemerintahan pembukaan Islam sampai ke Azerbaijan, sampai ke negara-negara jajahan Rusia. Ada data juga menunjukkan sampai ke sini. Sampai ke sini pada 7 Hijriah disebut. 7 Hijriah. Tapi data tu dipertikaikanlah. Sebab kita telah banyak mendapat data daripada orientalis. Orientalis bahawa Islam masuk pada abad ke-12 ataupun 13. Padahal sebetulnya data daripada Islam lah. Tapi kalau kita nak kaji tentang Nusantara pun, tuan-tuan, kita nak kaji tentang Nusantara ni, tapi kita tak ada data. Nak kaji tentang ulama Nusantara, data dia daripada Belanda. Kita kena pergi ke Belanda cari data. Data orang Islam telah dieksploitasi oleh mereka. Mereka telah mengubah. Sebab sebelum mereka nak menjajah Nusantara ni, mereka telah study dulu. Sebab tu ilmu pengetahuan ni sangat penting. Mereka telah study dulu macam mana nak merosakkan orang Melayu di Nusantara ni yang beragama Islam. Mereka study dulu Islam. Mereka putar belik dan mereka ambil semua yang ada. Data semua ambil. Apabila kita nanti nak kaji, ambil data daripada dia. Bila ambil daripada dia, mereka telah ubah. Ini terjadi. Saya buat kajian tentang Melayu, imam-imam dan kitab-kitab Melayu, tak ada data orang Islam. Ada yang kita ambil, tapi mereka juga mengambil daripada bukan orang Islam, terutama daripada Belanda. Indonesia banyak sebab data. Indonesia tentang ulama-ulama yang menyebarkan Islam, tapi data-data semua. Dikatakan Islam masuk ni melalui pedagang-pedagang daripada Gujarat, daripada Yaman, Hadramaut, daripada Arab dan sebagainya, Parsi. Pedagang datang ke sini, dia niaga. Tersebar Islam sikit-sikit. Cuba kita fikir dengan waras. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kita fikir dengan waras. Boleh tak satu kerajaan tumbang, satu kerajaan boleh beralih agama dengan hanya pekerja sambilan? Sambilan lah kan, dia berdagang, kerja betul, sambilan dia berdakwah. Bukan berdakwah sangat pun, sambilan. Rasa agak-agak boleh tak? Kerajaan Melaka, kerajaan Pasai boleh tumbuh, kerajaan Majapahit boleh tumbang, kerajaan yang besar boleh tumbang dengan hanya ni? Tak boleh tuan-tuan, dengan akal waras tak boleh. Mesti ada satu gerakan dakwah pada masa itu. Mereka tak tunjuk gerakan dakwah pada masa itu. Kita cari data, tak ada. Tapi dengan akal kita fikir bahawa mustahil mereka boleh mengubah satu kerajaan. Bukan mengubah dari Islam kepada Islam, mengubah daripada Hindu kepada Islam. Mengubah agama. Mana bukan pedagang, tetapi mereka sebagai da'i yang bersembunyi di balik pedagang. Sebab dulu fahamlah, dulu pun sekarang sama. Mereka da'i. Oh, kami datang ke Malaysia ni, ke Nusantara nak berdakwah. Tak dan sampai bot dah bocor dah. Oh, kami datang ke Malaysia ni, buat apa ni datang ke Malaysia? Periksa kat perairan. Kami nak berdagang ni, tengok baju-baju banyak ni. Pergi. Nampak tak? Mereka bersembunyi di balik berdagang. Tapi bukan berdagang, berdakwah, betul-betul berdakwah ni. Sebab data yang diterima, apabila satu kerajaan itu beralih kepada Islam, kerajaan bukan Islam, kerajaan Hindu, bermakna bukan tahun itu mereka datang, tahun itu kerajaan itu beralih. Tidak. Mesti dimulai oleh gerak kerja sebelum itu lagi. Makna bila rakyat telah terima mungkin 10 ataupun 20 tahun.
Jadi data yang kita terima bukan daripada Islam. Apa yang kita kata bahawa mereka telah menjadikan kita tidak berkualiti, dan kita tak sedar. Kita tak sedar. Sampai sekarang ada tak sedar lagi, tapi ada kesedaran sekarang ni. Sebab ada pemikir-pemikir Islam seperti pengarang buku ini, seorang pemikir dunia. Bukan pemikir satu tempat, pemikir dunia. Dia seorang pemikir yang boleh nampak, sangat nampak ke depan. Maka kalau kita baca buku dia, sangat tersentuh. Sangat tersentuh berapa kerdilnya kita, berapa memang kita telah ditipu, tapi kita tak sedar lagi. Tipu dalam terang. Macam Cina tipu kita. Cina jual barang pada kita, oh ni kualiti, oh dicakap sikit pada kita, kita pun dalam terang dia tipu kita sebab kita tak ada ilmu. Pada zaman kita sekarang, jumlah umat Islam di dunia telah mencapai lebih daripada 1/4 bilion. Tapi malang. Dalam hadis disebut, dalam hadis disebut, kita sangat-sangat malang. Kita macam hidangan di atas meja. Kita dapat macam orang main bola. Itulah Islam. Sepak ke mana saja, tak apa. Sepak ke sana, sepak ke sana, sedih. Kita sedih. Sebab tu disebut Islam ini bermula dulu asing. Bermula dulu Islam asing. Orang dulu nak amalkan Islam ni, dia kena sembunyi-sembunyi, tak boleh. Kemudian Islam pun berkembang. Islam akan maju. Kemudian nanti akhir zaman Islam akan asing lagi. Asing lagi Islam ni. Masa sekarang ni akhir zaman, Islam telah asing lagi. Sebab masa sekarang ni akhir zaman. Ni akhir zaman. Kita telah dengar cerita tentang Isra Mi'raj kan? Isra Mi'raj macam mana Rasulullah SAW nampak seorang tua panggil dia. Bila ditanya siapa dia orang tua tu, itu orang tua yang bongkok 3. Bukan bongkok 2, bongkok 3. Jibril kata itulah ibarat dunia yang telah tua bangka, tua bongkok 3. Itu 1400 tahun yang dulu. Sekarang ni bongkok 10 mungkin. Dunia telah tua. Sebab tu dalam hadis lain disebut, apabila dunia ni telah hampir-hampir kiamat, maka dia banyak kejadian gempa bumi berlaku, gunung berapi. Dia nampak gunung berapi yang gempa bumi tak pernah pun dalam sejarah. Masa berlaku tsunami, saya ada di Aceh. Tak tahu apa dia tu. Apa dia tu? Kita tak tahu. 3 hari baru tahu apa dia. Dengar kita nak kata gempa biasa, kita nak kata air apa, tak tahu tsunami, kita tak tahu nama. Tanya orang tua tu tak pernah dalam sejarah, dalam kitab-kitab lama tak pernah pun. Kita tak tahu dia terjadi. Ini ibarat orang tua, dia telah batuk. Batuk. Batuk tu bukan batuk biasa, batuk kuat. Sekali batuk kuat jadi tsunami. Sekali batuk kuat jadi gunung berapi. Mungkin begitu. Sebab umur dunia ni telah tua, telah menjangkau kita tak tahu berapa tahun. Tapi ada Kristian, satu puak Kristian, dia ramalkan 24 Jun ke Mei adalah tarikh kiamat. Tuan-tuan, diiklankan, bukan sekadar iklan biasa. Mereka ada satu kumpulan yang mereka, dan mereka ada channel, mereka ada dana. Mereka iklan sampai ke Malaysia. Sampai ke Indonesia iklan bahawa kiamat akan terjadi pada 21 Mei. Mereka iklankan, tengok tak jadi. Ni seorang tua, dia tua dah 70 lebih dah umur dia. Tak tahu lepas ni dia nak letak tarikh berapa pula. 21 Mei tu tarikh yang kedua letakkan. Sebelum ni ada dah tarikh letakkan, tak jadi juga kiamat. Jadi benda-benda batil pun dia boleh berkorban. Sampai ke Indonesia, pergi kat bas, boleh tampat iklan kat bas. Benda batil ni, kita buat hak, buat benda-benda hak, buat benda-benda yang benar, kita tak sebar-sebarkan. Macam kelas kita, alhamdulillah saya nampak kita ada iklan, bagus. Tapi kita ni semua ada SMS kan, ada handset semua. Apa salahnya? Ni kawan-kawan ni, kita ada majlis, nampak? Kita sebarkan kebenaran majlis ni. Bukan surat berantai tuan-tuan. Dapat mesej berantai. Dulu surat berantai.
Sekarang mesej berantai, siapa tak sampaikan mesej ini, maka dia akan dapat bala. Kita pun takut. Macam betul, dapat bala ni, kena sampaikan, itu sampai. Ini bukan tuan-tuan. Ini menyebarkan kebaikan. Kalau orang boleh sebarkan kebatilan dengan iklan yang amat dahsyat, duit mana tak tahu kita tahu. Ini kebaikan. SMS satu berbesin je. Kita hantarlah kat 10 orang kawan kita. Datang seorang, dia duduk, kita dapat pahala. Kita duduk, dia duduk, kita dapat pahala. Banyak pahala kita. Kalau dapat, kita boleh angkut 10 orang, kan? Kita dapat pahala lebih daripada ustaz yang bercakap, kan? Ini kualiti. Oleh sebab itu, tengok muka surat 42, 44. Oleh sebab itu, perhatian secara khusus harus difokuskan pada kualiti. Harus difokuskan pada kualiti. Kita bukan masa lagi ni untuk nak menyalahkan sesiapa, untuk nak cipta kualiti. Tidak boleh nak salahkan siapa. Kita tak boleh, bahkan kita tak boleh nak salahkan kerajaan, kerana kita tidak berkualiti. Kerana kita sendiri tidak mencipta untuk sampai kepada kualiti. Kita seorang Islam kadang-kadang, minta maaf, kita seorang Islam kadang-kadang baca Quran pun masih tertatih-tatih. Tak ada kualiti lah tu seorang Islam. Lebih jauh lagi kita nak baca makna dia, nak faham Al-Quran tersebut. Mengapa begitu? Oh, faktor dia pada tahun 70-an telah dihapus Jawi ni masalahnya. Hapus Jawi je, habislah orang Melayu tak boleh baca, tak tahu huruf Jawi. Tak tahu huruf Jawi. Itu strategi mereka, apa strategi kita? Kalau dulu tak dihapus Jawi, orang Cina pun boleh baca Quran, kan? Orang Cina tahu Jawi, dia nak baca Quran mudah. Tapi sekarang apabila dihapus Jawi, orang Melayu tak boleh baca Quran ramai. Sebab tu generasi yang muda-muda ataupun yang remaja pada masa dihapuskan Jawi itu, generasi itulah yang tak boleh baca Quran. Nampak tak strategi mereka? Mereka kata ini tak boleh lah, nak amal Jawi macam mana nak maju? Macam mana nak maju? Negara Iran, negara Arab yang maju, negara apa lagi? Jepun, bahasa sendiri, bahasa sendiri. Mereka tak faham mengenai ABC ni, tak faham, tapi mereka maju. Negara Persia ni macam Iran, Pakistan setengah, Afghanistan. Iran ni dia bukan ada bahasa ABC ni, tak ada. Dia bahasa Arab Persi, macam kita Jawi. Mereka guna perkataan Arab tapi Persi, tapi Jawi macam kita lah. Tapi mereka maju. Sampai sekarang mereka maju. Sekarang mereka nak lancarkan monyet lagi, simpanzi ke planet, ke bulan. Mereka telah maju jauh. Kita tak tengoklah mereka kenapa mereka maju. Oh, kerana Syiah, kita nak anut Syiah lah boleh maju. Tidak, bukan begitu. Ini yang jadi kepada masyarakat Malaysia. Ramai Malaysia sekarang ni Syiah kerana mereka melihat bahawa orang Syiah maju daripada orang Sunni. Orang Syiah lantang menentang Amerika bersunni, maka Syiah betul. Ini cetek ilmu. Mana orang Sunni mana orang Islam, kerajaan Islam yang buat, dikatakan dia Sunni, yang buat betul-betul amalan Sunni mana? Tak ada. Mana mereka bukan Sunni lah. Mereka bukan Sunni. Kita bincang lain, itu bab lain lah. Kita perlu memfokuskan, kita kena fokus pada anak kita. Anak kita kena fokus, kena rancang anak ini. Kena rancang pada anak. Jangan pandai beranak tapi tak pandai nak memfokus tentang kualiti anak. Ini betul tuan-tuan. Bahasa kasar tapi betul. Tak boleh kita nak beranak, kahwin, tapi muda-muda remaja-remaja kita tak bimbing dia. Apabila tak bimbing, dia tak boleh membimbing anak-anak. Maksudnya tidak ada kualiti anak mereka. Tak ada kualiti. Pergi kerja, balik petang, sambung lagi malam. Sebab tu saya kata anak telah dididik oleh media, dididik oleh komik-komik ni, oleh majalah-majalah, telah dididik oleh televisyen, telah dididik oleh CD-CD, oleh cerita-cerita Indonesia yang mengarut. Mereka yang didik, cerita-cerita yang didik. Apabila besar, kita bising. Macam mana dengan anak aku ni? Tak ajar pun begini. Kita telah ajar dia tengok TV yang melampau sehingga dia telah diajar, telah rosak.
Apabila besar, macam mana? Anak aku baik, dia tak pernah keluar dengan lelaki. Siapa ajar dia? Kita nak salahkan orang lain. Mak bapak kena salahkan dulu. Tuan-tuan dan Allah sekalian, kualiti, kena fokus, bukan kuantiti. Kualiti dulu, biar anak 2 orang, tapi berkualiti. Tapi eloknya anak 10 dan kualiti. Eloknya kalau boleh anak 10, kuantiti dan kualiti. Adapun yang dimaksud dengan kuantiti di sini adalah seluruh pengungkapan yang menggunakan ukuran-ukuran material semata-mata seperti tentang bilangan. Okey. Kita tengok bawah. Akan tetapi kekuatan fizikal ini membuat mereka terpedaya dan sombong sebagaimana firman Allah, adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatan daripada kami? Ini kesombongan. Tak bolehlah. Kesombongan ini akan rosak. Kesombongan baratlah telah merosakkan dunia. Bukan merosakkan orang Islam, telah merosakkan dunia. Sebab kesombongan mereka. Kesombongan mereka nak selamatkan rakyat-rakyat di Libya. Slogan nak selamatkan. Tetapi apa yang terjadi? Nak meranapkan. Tapi semua negara-negara Islam ni macam akur dengan tipu daya. Nak selamatkan, konon nak selamatkan Libya. Gaddafi ni memang teruk dia. Macam Saddam juga, dia teruk. Tapi teruk-teruk dia lagi, dia masih lagi semayang. Tak kisahlah semayang seminggu sekali ke, kan? Dia masih lagi ada kalimah. Ini dalam fiqh aulawiyat disebut darar ada 2. Kita belajar itu kan. Apabila darar ada 2, mana yang lebih ringan darar itu kita kena ambil. Apabila Iraq diserang, Saddam teruk, memang darar. Saddam memerintah darar, memang kerosakan banyak. Tapi mana besar kerosakan apabila penjajah masuk ke negara Iraq? Nampak? Kerosakan yang lebih besar bila mereka masuk. Semua harta-harta, semua minyak, semua khazanah-khazanah ilmu bahkan diambil oleh mereka. Sebab tu kalau kita nak kaji kitab-kitab turas, kitab-kitab yang masih ditulis tangan di kitab-kitab Islam yang tidak ada di pasaran sekarang, kita nak kaji kitab itu, kita kena pergi ke pustaka barat. Sebab mereka dulu menjajah Islam, mereka telah angkut itu sekali. Kita tak nampak benda itu. Darar lebih besar. Saddam itu teruk, darar. Tapi kita biarkan penjajah masuk untuk menggulingkan Saddam dan dia memerintah, mengontrol kita, lebih besar darar dia. Ini penting kita. Sebab kita nak belajar fiqh ini bukan saja dalam amalan kita nak bezakan mana yang baik ni, salat 5 waktu, salat sendiri ke salat berjamaah. Bukan itu saja. Tapi yang lebih besar lagi kepada amalan-amalan masyarakat sedunia. Jadi kita nampak begitu. Ini kisah satu hari Ibnu Mas'ud memanjat pokok. Terlihat kedua betisnya yang kurus. Melihat hal itu, muka surah 45, melihat hal itu sebahagian sahabat tertawa. Maka Rasulullah bersabda, apakah kalian tertawa kerana betisnya yang kecil? Demi zat yang menguasai diriku, kedua betis itu lebih berat dalam timbangan Allah daripada gunung Uhud. Ini kualiti. Betis seorang sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni nama dia Abdullah. Abdullah bin Mas'ud. Disebut Ibnu Mas'ud, anak Mas'ud maksud dia. Anak Mas'ud. Betis dia kecil. Maka Rasulullah kata jangan tengok betis kecil. Tengok dia punya amalan dia, tengok kepada kualiti dia. Kalaulah betis itu, ni perumpamaan disebut dalam bahasa Arab balaghah. Betis tu kalau timbang dengan Uhud mana berat lagi. Tetapi Rasulullah berlebih-lebih dalam mengukur, nak menyatakan bahawa sangat kualiti Ibnu Mas'ud itu, sangat kualiti. Jangan bandingkan. Demikian, dengan begitu tidaklah berguna bentuk badan yang besar apabila tidak disertai dengan akal yang cerdik. Badan besar tapi akal kecil, tak boleh. Biar kecil badan, akal cerdik. Nampaknya seleceh badan kecil pun, tapi dia seorang profesor. Lebih baik dia nampak badan tu, dia badan tengok takut. Dengan pakai pula baju ketat, pakai lengan ketat nak tunjuk badan dia besar. Tengok akal kecil, kan? Akal
kecil. Tak baik, itu tidak ada kualiti. Dengan begitu, tidaklah berguna bentuk badan yang besar apabila tidak disertai dengan akal yang kecil, yang cerdik dan hati yang bersih. Dahulu orang yang berkata, engkau lihat pemuda-pemuda seperti pokok kurma, tetapi engkau tidak mengetahui apa yang boleh didapati daripada mereka. Aset, sebut aset. Aset kita sekarang di sini pemuda. Banyak dalam buku-buku Al-Qaradawi, dia banyak menyentuh tentang pemuda. Aset yang sangat besar tu kita bina adalah pemuda. Kita sebagai orang dewasa, sebagai seorang ayah, aset kita adalah anak. Aset kita. Kita mungkin tidak ada harta, tidak ada benda-benda lain, tapi aset kita yang paling berharga daripada benda-benda, mungkin daripada dadang-dadang kelapa sawit adalah anak. Dapat membentuk anak itu. Biar kita tak ada harta, tapi dapat membentuk anak itu selari di jalan Allah, selari di jalan yang betul, maka aset kita nanti. Bukan sekadar untuk Islam, bukan sekadar untuk masyarakat, tapi kita duduk dalam kubur ni. Duduk dalam kubur, duduk, tengok datang pahala. Main mana? Sebab aset kita. Aset kita yang paling-paling berharga, anak. Kalau anak kita tak didik, dia pun merempih, dia pun duk bawa perempuan sana sini. Kita duduk dalam kubur tak tentram. Kita pahala banyak, selesa mungkin. Bila anak kita buat dosa, mai pula kat kita malaikat. Tengok anak kamu, siapa yang jadikan dia begitu? Kita tak didik dia. Benar sekali. Amalan kita banyak, tapi aset kita tak gunakan. Pemuda, anak kita pemuda. Dalam masyarakat, pembinaan pemuda ni sangat-sangat dikesalkan. Kalau dalam masjid, minta maaf lah, kalau di masjid ini kita larang budak-budak masuk masjid, bising kita kata. Tak boleh tuan-tuan. Pembinaan, kalau siapa yang kaji psikologi, mungkin dia ada jawapan. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, budak-budak yang belum sunat lagi, dia tak boleh berdiri sebelah. Sebenarnya itu bukan kata tak betul, tetapi banyak pendapat mengatakan tidak mengapa. Kenapa kita tak bagi dia diri sekali? Kerana dia belum sunat dan dia belum bersih. Apakah apabila bersentuh dengan kita batal solat kita? Ini macam ada pendapat seorang ustaz di Kedah. Dia kata mic imam guna ni kena check sampai ke atas, sampai ke mikrofon kan, sampai ke apa? Corong. Ada tak tai burung tik cicak kena? Kalau kena tak sah ni, imam ni bukan dekat imam ni. Saya imam nak takbir macam mana nak sah? Nampak? Dia punya pembinaan apa? Buat dasar hukum tak betul. Biarlah dia bukan. Dia berdiri di tepi kita. Dia lebih dekat kepada dia datang ke masjid. Kalau budak-budak semua duduk kawan-kawan dia, masa tu dia nak sembang. Bawa tepi tak apa, bawa tepi. Ada satu masjid tuan-tuan. Mungkin kalau saya cerita agak keterlaluan. Di Johor. Di Johor ada satu masjid. Dalam dewan masjid, di penjuru dia ada satu ruang. Diletakkan tempat kanak-kanak bermain. Semua permainan ada di situ. Ada seorang yang kontrol. Mungkin ini kita rasa takkan masjid bukan tempat bermain. Masjid tempat beribadah untuk budak-budak. Apa ibadah dia? Mainlah. Tak boleh bermain, betul tak boleh bermain. Orang dewasa pergi situ, gelak-gelak bermain, itu tak boleh. Tak boleh bermain, betul. Untuk siapa? Orang dewasa yang ada akal. Tapi budak-budak ibadah dia macam mana? Ada macam kita ibadah budak-budak duduk depan ni dengar semua. Boleh budak-budak? Tak boleh. Ibadah dia main-main tu ibadah dia lah tu. Apabila dia main, kita tunjuk ni dalam bentuk ibadah. Itu ibadah dia. Karena kalau itu kita tidak bina, maka untuk mencipta satu pemuda yang berkualiti susah. Bila sebut pemuda, pemuda tak boleh pakai lah pemuda sekarang. Semua letak tepi pemuda.
pemuda semua benda-benda negatif kita rasa. Orang dewasa, tengok masjid, orang dewasa ramai. Kenapa? Sebab minda kita telah meletakkan pemuda ni memang tak boleh guna. Memang unsur-unsur maksiat semua ada pemuda. Ini nanti imam ni macam mana ni? Tengok ada seorang yang hafiz, yang banyak ilmu, dia tak kahwin lagi pemuda. Tak boleh pemuda maksiat banyak. Kita tak lantik dia. Betul. Salah satu syarat di atas syarat-syarat turutan dia kahwin, tapi turutan kahwin tu duduk bawah sekali. Turutan utama baca Al-Quran dia betul, hafal banyak. Utama. Hafal banyak. Turutan kalau sama dengan orang yang kahwin, kalau sama hafazan dia, kalau sama, ujung dia tengok siapa yang kahwin baru. Tapi kalau seorang yang tak kahwin lagi, hafazan dia banyak, bacaan dia bagus, ilmu dia banyak, dia lebih utama lagi. Ini yang terjadi. Saya nampak pengembangan pemuda di Indonesia lebih pesat daripada di sini. Ketika pergi ke masjid, yang azan, yang imam, yang ni ramai pemuda. Sebab pemuda diasuh. Bilal, tempat kita, minta maaf, yang suara tak larat hari Jumaat, Bilal tu. Kalau di sana Bilal, hari Jumaat dia ambil Bilal jemputan. Bilal jemputan, bukan khatib jemputan, Bilal jemputan. Nampak? Masjid pun ramai diimarahkan oleh orang-orang muda. Kerana tugas itu diberikan kepada pemuda. Apabila ada tugas, mereka ada dorongan untuk pergi ke masjid. Ada dorongan mereka mengajak kawan ke masjid. Apabila tugas tidak diberi, akan ada satu dah. Apabila tugas tidak diberi, apabila peluang tidak diberi, maka mereka mencari peluang lain. Nampak? Kita tak beri dia peluang di masjid, kita tak beri peluang dia di surau, kita tak beri peluang dia dalam kebaikan, mereka akan mencari peluang di luar kebaikan. Siapa salah? Kita salah. Cuba beri peluang dia. Sebab potensi remaja kita tak nampak sekarang ni. Ledakan, disebut ledakan ilmu pengetahuan. Kalau yang cikgu-cikgu mungkin dia rasa, kalau dia belajar, dia mengajar di sekolah, satu tajuk kadang budak-budak dah tahu dah. Main cari mana ni tajuk ni? Internet cikgu. Cari internet dah tahu dah. Ledakan sekarang ni ya, kita orang-orang dewasa sekarang, bukan sebaya saya lah, sebab saya mungkin selit sikit internet. Kita tak nampak benda tu. Ada potensi yang besar. Bagi dia peluang, bagi dia ruang, dia akan berdikari di situ. Dia akan membuat sesuatu yang kita tak tahu, tak pernah buat. Beri dia. Itu peluang. Kalau kita tak beri, seperti saya kata tadi, tak beri peluang pada kebaikan, mereka akan cari peluang pada keburukan. Tak ada peluang, mereka pun naik motor. Naik motor tengok kawan ajak, oh peluang, jom angkat. Dah getah mahal, tayar mahal, angkat sebelah. Jimat sikit. Itu dia. Potensi remaja, potensi pemuda. Ini semua bukan berarti Islam tidak menilai ukuran badan, kesihatan. Islam menilai juga. Semua orang Islam kecil-kecil ini nak main bola, tiap-tiap kali main bola kalah. Tak boleh juga, badan kena besar, kualiti kena ada. Sekarang ni bagi susu kan, bagi rakyat Malaysia badan besar. Untuk apa? Nanti nak main bola World Cup nanti ni, badan besar. Tujuan ke situ World Cup. Maka tujuan pendek tak selesai juga. Nanti tujuan ni nak bangunkan Islam ni. Sebab tuan-tuan, kalau dengan sukan kita boleh sebar Islam, maka buat. Sekarang ni orang bukan Islam, dengan sukan mereka boleh sebarkan dakwah melawan Islam. Sekarang ni peraturan badminton baru, tuan-tuan tahu? Semua pemain perempuan wajib pakai skirt. Dia tanya untuk apa? Untuk nak menarik penonton. Nampak? Apa tujuan mereka? Kalau tak pakai skirt tak boleh menang ke? Tujuan mereka, dia nak rosakkan Islam. Kalau dalam sukan kita boleh naikkan Islam. Satu contoh, saya pernah mengajar di Perlis. Sekolah agama penuh, sekolah asrama penuh.
sekolah SAR, sekolah agama rakyat. Satu-satunya sekolah agama rakyat di Perlis, Sekolah Mahat Tarbiyah Islamiah Matri. Sekolah itu pencapaian akademik dia, pencapaian sukan dia boleh mengalahkan sekolah kerajaan. Sukan dia sebagai contoh, saya nak sebut sukan. Sukan dia boleh mengalahkan sekolah projek, bukan sekolah kerajaan, sekolah projek. Boleh mengalahkan. Tiap-tiap tahun dapat nombor 1, terutama bola tampar. Dan ada seorang pelajar telah buat satu novel nama dia VT. Kalau tuan-tuan baca, novel itu sangat-sangat bagus untuk remaja. Macam mana sukan, dengan sukan boleh berdakwah. InsyaAllah mereka telah berdakwah dengan sukan. Mereka menang bukan saja di Perlis, bahkan seluruh Malaysia sekolah agama mereka menang daripada sekolah ini. Mereka telah berdakwah. Tidak ada apabila ada sukan, mereka salat di tepi padang. Salat ni, salat di tepi padang dengan baju sukan, mereka salat, dakwah. Dan mereka buat sesuatu yang orang lain tak buat. Ni macam mana nak salat ni sekali kalah sekali? Tidak. Nak tunjukkan bahawa amal Islam tidak melemahkan, amal Islam menguatkan. Mana mereka telah meletakkan dalam novel itu, meletakkan sesuatu yang lebih tinggi Allah, maka yang rendah ini semua lemah. Matlamat bersukan adalah keredaan Allah mereka letakkan. Keredaan Allah bermakna bukan untuk menang. Menang adalah sebagai satu wasilah sahaja. Tujuan utama sebagai keredaan Allah. Kalau dengan sukan itu kita boleh berdakwah. Ada seorang pelari daripada Kuwait, dia pakai tudung. Syaimak nama dia. Saya tak ingat nama dia. Dia pakai tudung, dia dapat nombor 1. Mana bukan masalah pakai tudung, bukan masalah tutup aurat, tak dapat nombor 1. Orang perempuan berlari dia pakai apa? Pakai kecil je. Kalau orang lelaki dia pakai dekat-dekat sampai lutut, besar sikit. Apa makna dia? Apa makna dia? Makna mereka telah meletakkan sukan untuk merosakkan manusia. Bukan orang Islam saja, telah merosakkan manusia. Telah merosakkan orang wanita itu sendiri. Mereka telah mendiskriminasi. Seorang dinilai kerana ilmu yang ada di kepalanya. Ke surat 46. Ilmu yang ada di kepala, bukan percakapan yang ada di mulut, tapi ilmu. Percakapan juga kadang-kadang tidak membawa kepada ilmu. Orang jual ubat ni, sebelum dia jual ubat ni, dia bercakap banyak. Kalau ustaz cakap, oh dia boleh pusing lah, macam mana dia nak tarik orang ni keliling penuh tepi dia. Tujuannya nak jual ubat, dia bercakap lah. Lepas kau bercakap nanti jual ubat. Obat tu kalau kita beli di luar ni, obat minyak tu je RM1, dia boleh jual RM50. Bercakap dia. Ilmu penting itu. Kerana iman di dalam dadanya dan amal yang lahir daripada keimanannya. Ilmu, iman, lahir amal. Cakap tak penting. Sebab tu Rasulullah SAW melihat kepada Abu Bakar. Abu Bakar ni seorang yang dia tak banyak cakap, tapi kita tengok dia punya amalan dia. Bahkan tidak ada pun, tak banyak pun hadis-hadis diriwayatkan oleh Abu Bakar. Kerana pada satu ketika Abu Bakar telah membakar simpanan-simpanan dia. Dia takut membakar bukan kerana menutup ilmu tu sampai, tapi dia takut apa yang ditulis tu salah. Apa yang ditulis tu salah. Ini yang digunakan oleh orang-orang Syiah bahawa Abu Hurairah walaupun masa dia sedikit dengan Rasulullah, tapi hadis dia paling banyak sekali. Jika mengatakan Abu Hurairah telah berbohong. Abu Hurairah telah berbohong. Dalam ayat Al-Quran menyebut ayyuhum ahsanu amala. Surah 48 48. Ayyuhum ahsanu amala. Siapakah di antara mereka yang baik amalannya, yang paling baik? Setelah kata yang paling baik, Allah kata yang paling baik. Yang paling di sini kembali kepada kualiti. Dalam hadis disebut, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus."
fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu 'arsyur rahman. Jika kamu mohonnya syurga kepada Allah, maka mohonlah Firdaus, sebab ia adalah syurga yang paling luas, paling atas, dan di atasnya lagi adalah arasy Allah. Mana kita kena mohon yang paling tinggi, yang paling besar kualiti dia, kualiti. Dan banyak-banyak Al-Quran, hadis-hadis menyatakan tentang kita kena berkualiti dalam amalan. Dalam puasa sebagai contoh, dalam puasa, ramai orang puasa hanya tinggal lapar dan dahaga, bermakna tidak ada kualiti, tidak ada kualiti. Dalam hadis di sini ada rubba sha'im laisa lahu min siyam, muka surat 29, min siyami illa ju' wa rubba min qa'imin laisa lahu min qiyami illa as-sahr. Betapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak ada pahala baginya, tidak ada kualiti, kecuali mereka dapat rasa lapar dan dahaga. Dan berapa ramai pula yang melakukan salat malam tetapi tidak mendapatkan ganjaran kecuali berjaga malam. Tidak ada kualiti, mungkin riak. Dia bangun-bangun pergi kerja, menguap depan kawan, buat tak larat. Dia tak bagi tahu tapi buat tak larat. Saiki kawan nanti tak larat ni. Bangun malam lah tadi. Dah hancur lah tadi. Dia tak cerita direct. Saiki riak pula, dia tak cerita, dah kawan tanya, cakaplah kan. Tapi dia buat-buat ngantuk. Ini bila ada riak ni dia macam, kita boleh ibarat apa, nila. Macam nila, setitik rosak susu sebelanga. Salatlah malam 2 jam 3 jam sampai ke subuh, tiba-tiba pergi cerita kat orang. Bila cerita ni, kawan iya ke? Rasa seronok. Oh, rasa seronok. Cerita itu riak. Habis amalan semua terhapus. Tak ada apa, tinggal ngantuk je siang. Bermakna tidak ada kualiti. Sama dengan orang puasa, hanya tinggal lapar dan dahaga. Duduk sana popek cerita kat orang. Duduk sana pulang ni tak betul, pulang ni tak betul, ini tak betul sebagainya. Cerita semua. Apabila cerita qaul az-zur disebut dalam hadis, maka habislah puasa dia. Pahala tak ada. Puasa sahaja tak ada pahala. Buat apa? Tidak ada kualiti. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan dari melakukannya, maka tidak ada bagi Allah hajat untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Dalam hadis banyak kita tengok tentang kualiti amalan-amalan. Kita ringkaskan sedikit. Masa cukup dah? Cukup lagi ya? Terlajak. Apa nak terlajak tadi pengurusi? Boleh lagi ya? Sebelum nyanyi. Pengurusi kata sebelum nyanyi, tepat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang buat amalan bukan daripada urusan, bukan daripada perintah kami, dia ditolak. Tidak ada kualiti, buatlah. Kita buat semua amalan tapi tak ada dasar daripada syariat, tidak ada kualiti, bahkan ditolak. Kualiti. Kalau dari sudut keduniaan, kita tengok kualiti orang Islam dengan orang bukan Islam. Kita sering bagi contoh orang Jepun. Orang Jepun, dengan apa mereka kualiti? Adakah dengan syariat mereka? Tidak. Mereka tak ada syariat pun, orang Jepun. Tapi dengan apa mereka kualiti hidup mereka? Kalau kerja ni, kerja sungguh-sungguh orang Jepun. Tak adalah nak main-main kerja. Kalau kita kerja dengan orang Jepun baru tahu. Tak tahulah, saya tak pernah kerja lagi dengan orang Jepun. Baru kita tahu, macam mana kerja mereka, sungguh-sungguh. Atau kalau nak disiplin kerja, pergi kerja dengan orang Jepun setahun cukup. Balik boleh disiplin. Kenapa? Adakah amalan, adakah syariat mereka menyuruh mereka disiplin? Tidak. Tetapi budaya itu budaya. Tapi kita amalan Islam itu menyuruh kita disiplin, menyuruh kita untuk berkualiti. Kenapa tidak kita buat? Salat zuhur selepas tergelincir matahari sehingga sebelum asar, sebelum bayang-bayang lebih bukan panjang sikit, sama. Panjang sikit ke sama? Asar. Itu bermaksud kita ditetapkan satu disiplin dalam salat. Kita didisiplin.
Tak boleh, saya nak salat asar ni pukul berapa? Salat asar pukul 8 malam. Tak ada disiplin. Salat subuh daripada sekian-sekian terbitnya fajar sampai sebelum terbit matahari, itu disiplin kita. Telah diajar kita dalam setiap ibadah disiplin. Puasa pada bulan Ramadan sahaja, disiplin kita kena bulan Ramadan, tak boleh bulan lain. Disiplin. Setiap amalan kita ada disiplin. Mengajar kita disiplin, tapi kita tak boleh terjemahkan disiplin itu dalam kerja dunia kita. Itu nak cipta kualiti, kena disiplinkan kerja. Ini sedap Ustaz cakap disiplin kerja, Ustaz tuang kerja. Kita kena usaha lah. Kena usaha untuk kita mencapai disiplin. Kerana disiplin ini boleh mencapai kualiti. Saya nak cerita sedikit tentang umur. Umur ni apabila Rasulullah SAW memohon umur panjang, dia mohon keberkatan. Kalau kita umur 60 tahun, 60 tahun umur, kita tidur 8 jam sehari. Agak-agak berapa jam kita tidur? 1/3 daripada 60, 20 tahun. 20 tahun kita tidur. Kita umur 60 tahun, sehari semalam kita tidur 8 jam. Itu tak kira masih masa bayi lagi ni. Masa bayi 12 jam kan? Tak kira lah, kita tak kira. Mana 20 tahun kita tidur. Kita hidup hanya 40 tahun sahaja. 40 tahun ini banyak mana kualiti kita boleh buat? Banyak mana kualiti? Itu tak kira lagi pergi tandas berjam-jam, tak kira lagi pergi pasar malam. Kalau kita kira-kira semua ibadat, mungkin tak sampai 5 tahun. Pergi mengaji mungkin dalam berapa tahun saja. Kita kira-kira. Di mana letaknya kualiti umur kita? Letaknya kualiti umur kita. Nabi 23 tahun, dia telah membina satu tamadun. 23 tahun. Dia umur 63 tahun, 62 tahun lebih. 13 tahun dia telah membina akidah. 10 tahun dia telah membina syariat. Menjadi satu umat yang sangat berkualiti. Abu Bakar, masa Abu Bakar, dia mampu memerangi orang yang tidak membayar zakat. Walaupun masa 2,5 tahun sahaja. 2,5 tahun Abu Bakar. Umar, dalam tempoh 10 tahun Umar telah berjaya membuka wilayah baru yang sangat luas. 10 tahun. Kita merdeka berapa tahun? Kita terlepas dari penjajah. Penjajah susah. Bila tak dijajah, tak boleh juga. Mana kita lah, kita tak boleh salahkan siapa. Kita orang Islam. Umar telah membuka negara-negara yang luas, meletakkan dasar negara yang adil, demokratis. Saya nak cerita satu kisah yang biasa kita dengar. Sayyidina Umar, dia datang dengan seorang pembantu dia nama Aslam, datang satu padang pasir. Dia pun tengok satu unggunan api. Dia nak berteduh kerana kedinginan. Dia pergi situ, dia tengok ada seorang perempuan yang sedang memasak sesuatu dalam ceret. Apabila dia masak, Umar pun tanya, ni apa dia ni? Ni api. Ni apa dia? Ni ceret. Apa dalam ceret? Air. Itu siapa? Anak. Kenapa dia? Dia menangis, lapar. Kemudian perempuan ni kata, Umar kata, adakah siapa yang memerhati kamu? Tidak. Tidak. Umar ni dia dapat sahaja pangkat, dia tinggalkan kami. Dia tak peduli pun. Umar kata mungkin dia tak tahu. Kalau dia tak tahu pun, dia akan disoal nanti hari akhirat. Ni perempuan kata dia tak tahu pun, tapi masih dalam wilayah dia akan disoal nanti hari akhirat. Umar terketar-ketar. Umar terus balik ke gudang gandum. Gudang gandum, dia pergi, pembantu dia nak angkat. Umar kata, "Mai letak atas pundak aku, atas belakang aku." Tak boleh, pembantu dia nak ambil. Umar kata, pembantu, kamu nak tak kamu ambil dosa aku ni? Dosa seorang penguasa yang orang sedang lapar, kamu nak ambil? Tak. Maka letaklah pundak aku. Pergi sendiri. Dia minta api sendiri. Dia masak sendiri sampai Aslam kata, aku nampak asap-asap keluar daripada celah-celah
janggut dia yang tebal, nampak asap keluar. Mana dia duk tiup-tiup api. Tiup-tiup api. Dia masak, dia hidangkan, kemudian dia dijamu sampai kawan ni kenyang. Dia kata, perempuan ni kata tidak ada makanan yang paling lazat sekali, yang paling kenyang sekali makan kecuali pada masa itu. Dia kata, terima kasih saudara, kamu ni lebih layak jadi khalifah. Dia kata, Kak Umar ni, kamu lebih layak jadi khalifah daripada Umar yang tidak mementingkan. Kata sahabat, inilah Umar. Inilah Umar. Bermakna sifat seorang pemimpin yang telah berjaya, telah didik oleh Rasulullah. Ini sifat. Kita tengok Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, dia mampu memberikan contoh keadilan dan sekaligus petunjuk. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang mana telah mengamalkan Islam. Kalau selepas Rasulullah ni, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan selepasnya dah kalut dah sikit. Dah penting dah ikut keturunan. Tapi Allah selamatkan lagi pada Umar bin Aziz. Masih lagi ada selamat. Imam Syafi'i, walaupun usia dia 54 tahun sahaja. Imam Syafi'i 54 tahun, muka surat 52 boleh tengok. Tetapi kualiti hidup dia sampai sekarang dia dapat pahala ni. Kita baca kitab dia, kita amal apa yang dia ijtihad, dia dapat pahala. Kualiti hidup. Dia hidup selepas mati. Karena selepas dia mati pun dia hidup lagi. Amalan dia berjalan lagi. Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi. Tuan-tuan kalau baca kisah Imam Nawawi, Nawawi digunakan umur 45 tahun sahaja. Umur Nawawi dia tak ada kahwin pun. 45 tahun dia kata aku takut nak kahwin. So apa tanya? Kalau aku kahwin nanti aku sibuk, tak ada nak mentelaah buku. Imam Nawawi. Bukan saja tak kahwin, bukan tak ada duit, tapi takut. Ketakutan ada asas. Dia takut nak kahwin. Tapi ilmu dia, kualiti hidup dia walaupun 45 tahun, dia telah membawa perubahan yang besar pada syariat Islam dan dia mendapat pahala sampai sekarang. Dia karang buku, beratus-ratus buku dia karang dalam masa umur 45 tahun. Kita tak tahulah setahun berapa buku dia boleh karang. Karang je. Dia tak ada anak, dia tak ada isteri, tidak menyibukkan dia. Ini kualiti. Sesungguhnya, yang kuat sekali, sesungguhnya ada sebahagian orang yang mati sebelum ia mati. Mati sebelum mati, bermakna sebelum mati tak ada kualiti hidup dah. Tak ada khidmat kepada Islam, tak ada dah. Habis pencen cikgu, habislah pencen terus. Seolah-olah dia telah mati sebelum mati. Biar Islam boleh tumpang daripada apa yang kita ada. Kita ada harta, Islam boleh tumpang sedikit. Kita ada tenaga, kita bagi kepada Islam. Kita ada ini, kita bagi bersama. Kerana kita masih hidup lagi tu, walaupun kita telah pencen. Usia berakhir sedangkan ia banyak perhitungan dengan manusia. Banyak buat salah sini, kita tak mati lagi. Orang caci sana, caci sini, jahannam lah kau ni, mampus lah kau ni. Nampak tak? Tak mati lagi dah mati. Di antara manusia juga ada yang tetap hidup setelah dia mati. Inilah contoh tadi. Dia walaupun telah mati tetapi masih lagi hidup. Ia meninggalkan amal-amal yang soleh. Kalau kita ada anak, kalau kita ada kitab-kitab, kalau kita ada buku, karang-karangan dan sebagainya, dan manfaat ilmunya atau keluarga serta murid-muridnya yang tinggalkan berakhlak baik pula. Mereka inilah yang dikurniakan umur yang semakin panjang, maka semakin bermanfaat kepada dirinya. Sebab tu konsep orang-orang dulu ni dia banyak bagi ke masjid disebut wakaf. Konsep wakaf. Tapi sekarang ni jarang ada wakaf lah. Wakaf masjid ada iklan wakaf RM10. Adalah RM10 tu wakaf juga. Tapi wakaf sepetak tanah untuk pembangunan sekolah ada, tapi jarang-jarang. Ada satu sekolah di Tanjung Putus diinfakkan oleh seorang perempuan yang tua. Satu petak tanah yang kecil di Pekan, tanah tu dijual, dia beli satu tanah 1.5 juta. Seorang tua. Kata tak ada apa, saya anak pun semua berjaya, jadi doktor semua, jadi pencerah semua. Ini saya ada. Semua bagi. Anak kata, okey, tak ada apa. Anak pun setuju. Semua bagi, semua anak setuju. Anak pun dia pun duit banyak, bagi semua. Gedebuk amalan infak dia.
Jadi tuan Allah sekalian, ini keutamaan yang perlu kita ambil sentiasa dengan membaca buku ini. Bukan saja kita terbuka minda untuk kita melihat amalan harian kita yang mana baik, tetapi membuka minda kita untuk melihat tentang situasi remaja, situasi dunia, membuka minda kita melihat tentang lemahnya kita, masih kurangnya kualiti kita. Jadi dengan membuka minda ini tersebut, membuka minda ini semoga dapat memberi kecerahan fikiran kita, dapat berfikir dan dapat kita menepis tipu-tipu sekeliling, tipu-tipu orang-orang orientalis, tipu-tipu orang Islam itu sendiri yang memperdayakan kita bahawa kita dekat kepada Islam.